Okay, Assalamualaikum. Okay, kita nak selesaikan soalan dalam buku kerja kamu ni lah. Yang ni, soalan yang ni kan. Okay, jadi sebelum tu, dalam video yang sebelum ni, sebenarnya saya, video tu dah terangkan macam mana persamaan kuadratik ni terbentuk. Dia terbentuk okay, daripada hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Jadi saya dah salin dia punya rumus ni. Jadi kalau ikut soalan ni, okay, tengok soalan ni, dia tulis apa? Dia kata jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik yang ni, bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca yang berikut. Maksudnya ini dah punca bagi benda ni. Kemudian dia ada bagi punca lain yang ada kaitan dengan alfa dengan beta ni supaya bentuk persamaan kuadratik yang lain. Jadi alfa beta ni kalau kamu bentuk, dia dapat yang ni. Tapi kalau 3 alfa dan 3 beta ni, apa persamaan kuadratik yang kamu akan dapat? Adakah sama dengan ni atau tak sama? Okey, cara dia ialah kita cari dulu hasil tambah punca apa, hasil darab punca apa. Sebab apa? Sebab alfa tak bagi tahu, beta tak bagi tahu. Kalau dia bagi tahu alfa berapa, beta berapa, kita boleh masuk kat sini. Lepas tu kita bentuk je lah persamaan, betul tak? Sekarang ni dia tak bagi, alfa tak bagi, beta tak bagi. Tapi dia bagi benda ni dan bagi tahu ini adalah punca. Jadi daripada nota yang semalam tu, yang ini, kita tahu, kita cuma boleh cari hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Okey, jadi ini persamaan kuadratik yang dia bagi dalam soalan. Daripada sini kita boleh carilah hasil tambah punca. Hasil tambah punca ni rumus dia ialah hasil tambah punca sama juga dengan negatif B per A. Yang ini semalam dalam nota semalam ada. Okey, ni sepatutnya kamu tahulah, dalam video pun ada. Hasil darab punca sama juga dengan C per A. Jadi daripada persamaan yang ini, persamaan soalan ni, kita boleh tahulah A dia apa, B dia apa, betul tak? Jadi A dia ialah, A dia 2. B dia berapa? B dia ialah B dia negatif 5 dan C dia adalah 6. Jadi B sorry. Okey, jadinya kita masuk kat sini nilai dia tadi. Okey, saya harap yang ni, step yang ni kamu boleh faham lah. Negatif B per A. Yang ni memang ada dalam video tu, tengok balik. Okey, negatif B per A. B dia apa? Negatif 5. Negatif 5 per dengan A dia 2. Okey, negatif ni memang ada. So kalau nilai B negatif, kamu letak lagi sekali negatif. Okey, kamu akan dapat yang ini hasil tambah punca ni adalah alfa tambah beta lah. Alfa tambah beta adalah, dia jadi positif 5 per 2. Nah, ni daripada sinilah. Okey, kemudian hasil darab punca dia pula. Okey, hasil darab punca C per A. Jadi hasil darab punca dia adalah 6 per 2. So 6 per 2 dapat 3. Jadi hasil darab punca ni adalah alfa darab beta, dapat 3. Jadi ini kita dah dapat clue, ini pun kita dapat clue. Sekarang ni kita nak bentuk persamaan kuadratik yang ini. Okay, kita nak bentuk yang ini daripada punca yang lain pula. Puncanya pula dia tak bagi, tapi dia bagi 1, 3 alfa dan 3 beta. Ini soalan A. Soalan A yang ni. Ini soalan A yang ni. Okay, kita nak bentuk punca dia. Macam mana kita nak bentuk punca persamaan? Macam mana kita nak bentuk persamaan daripada punca yang begini pula? Okey, jadi kita tak tahu alfa, kita tak tahu beta, tapi kita cuma tahu yang ni je. Okey, mungkin kamu boleh cari alfa beta melalui masukkan nilai. Maksudnya penggantian ataupun persamaan serentak. Tapi saya dah try buat persamaan serentak yang ni. Saya masukkan, tengok ni. Alfa tambah beta negatif 5 per 2. Okey, kemudian saya jadikan alfa dia negatif 5 per 2 tolak beta. Saya masuk pula dalam persamaan yang ni. Yang ni. Tapi jawapan dia tak dapat. Jawapannya kamu akan dapat dalam bentuk imaginary. Yang ni kamu tak faham lah, nanti saya terangkan. Tapi tak boleh. Jadi cara apa yang kita ada? So kita cuma guna konsep masih lagi hasil tambah punca dan hasil darab punca. Okey, hasil tambah punca dia berapa? Jadi 3 alfa tambah dengan 3 beta. Kita cuma dapat yang ni je. Tapi kita boleh aplikasikan sampai kita dapat balik macam ni. Okay, macam mana cara dia? Cara dia macam ni. Keluarkan 3. Kat dalam ada alfa tambah dengan beta. Jadi sekarang ni alfa tambah beta ni dapatlah ni sama dengan 5 per 2. Jadi kita boleh masukkan sama dengan 3
dalam kurungan 5/2. Kenapa ini 5/2? Sebab ini adalah alfa tambah beta. Jadi kita dapatlah jawapan. Jawapannya adalah 15/2. Ini adalah hasil tambah punca bagi punca yang baru. Bagi punca yang ni. Okey, hasil darab punca pula. Okey, hasil darab punca sama juga dengan alfa darab alfa darab beta lah. Inilah 3 alfa darab 3 beta. Jadi bukan dia alfa darab beta sebab punca dia 3 alfa dan 3 beta. Jadi kita buat 3 alfa darab dengan 3 beta. Jadi kita akan dapat 9 alfa beta. Ini kalau kamu darab dia jadi macam ni ya. 9 alfa darab beta. 3 darab 3 9 alfa darab beta alfa beta. Jadi alfa beta ada nampak ni. Jadi ini sama tak dengan yang ini? Sama nampak ni alfa beta, ini alfa beta. Alfa beta nilai dia 3. Jadi kita boleh masukkan sini 3 kat dalam ni. Dapatlah 39 dapat 27. Jadi hasil tambah punca dengan hasil darab punca yang baru semua dah dapat nilai. Nilai yang tepat. Nilai yang tepat, nilai bulat lah, nombor lah nombor. Okey, jadi macam mana nak bentuk persamaan dia? Jadi kita bentuk balik persamaan daripada yang ni lah. X kuasa 2 tolak ni kan. Okey, jadi X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah ni yang ni kan. Ni rumus yang saya bagi mula-mula tadi. Jadi X kuasa 2 tolak dengan hasil tambah punca 15/2 X tambah dengan hasil darab punca adalah 27 sama dengan 0. Jadi yang ini kita bagi dicantik. So 2 ni kita darab sini, darab sini. Semua ni darab 2, sini darab 2, sini pun darab 2. Jadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat macam lah. 2x kuasa 2 tolak 15x tambah 27 darab 2 dapat 54 sama dengan 0. Jadi terbentuklah persamaan kuadratik yang berpunca daripada 3 alfa dan 3 beta. Ni jawapan dia. Okey, saya harap faham lah ya.